لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله. Puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti, dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan dalam sebuah empangan yang kokoh, dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita sambung lagi perbahasan kita yang telah sampai kepada wirid, zikir malam ni. Ayat mana sambung kita tu, apa dia? Dia punya ayatnya. La ilaha illallah wa la syarikalah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimallahu ta'ala, dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Jadi aturan lepas daripada kita sembahyang pagi tadi, kita ambil masa kita untuk berzikir, dan hendaklah engkau bahagikan tasbih dan zikirmu itu kepada 10 bahagian. Bahagian pertama ataupun bacaan yang pertama, apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bacalah olehmu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang bersendirian. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan dan baginya pula segala pujian. Ia yang menghidupkan dan ia yang mematikan, dan ia yang hidup tiada mati. Di tangannya segala kebaikan dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Ini pagi-pagi hari kita dah habis daripada urusan kita yang wajib kepada Allah Ta'ala. Kita tambah dengan wirid kita. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, atau la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ni la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini kalau dalam kitab Khulasah Madad Nabawiyah karangan guru mulia kami Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim ta'ala bi wara'ah, kita baca lepas sembahyang zuhur. Kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa banyak? Mi'atul marrah, sebanyak 100 kali. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, la ilaha illallah la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya,
Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang esa. Lagi gagah Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan baring dan juga barang yang antara keduanya, yang maha gagah lagi maha mengampuni. Ini Allah Subhanahu Wa Taala belakang perkenalkan. Yang pertama tadi dia kata apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala, dan dialah Allah Taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu, baik di bumi, baik di luar angkasa, baik di lautan. Hatta kita duduk di bumi ini, yang asalnya bumi ini tak ada apa-apa pun. Dalam bumi ini tak ada apa-apa pun, melainkan Allah Ta'ala yang titipkan kebaikan pada kita. Allah yang bagi kebaikan pada kita atas dunia ni. Allah Ta'ala kata dalam surah Yasin, apa kata Allah Ta'ala? Allah kata, di antara tanda-tanda kekuasaan kami, ayatul lahum ardul maitatu ahyainaha. Kami jadikan bumi ini ardul maitatu ahyainaha. Bumi ni asalnya mati, kering kontang. Atau kita maitata ni apa maksud maitata? Bangkai. Asal bumi ni bangkai, tak ada apa, tanah tandus, tanah kering dan sebagainya. Lalu bagaimana kami ahyainaha, kami hidupkan balik bumi ni? Hidupkan dengan apa? Air. Allah kata, wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wa anzal, dan kamilah yang telah menurunkan minas sama, daripada langit itu, al-ma'. Apa makna al-ma'? Air. Kami turunkan air daripada langit, kena timpa atas bumi dengan sebab air tadi. Itu sebab orang tanya kita, kalau elektrik tak ada dengan air tak ada, mana yang lagi penting? Yang paling penting air. Kerana dalam pepatah Arab mengatakan al-ma'ul haya, air itu ialah kehidupan. Maka itu sebab pentingnya air. Ketika mana kita memuji Allah Ta'ala dengan kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayat ni juga yang Allah Ta'ala titipkan pada menjadikan dunia. Ketika Allah Ta'ala kata wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Allah sebut dalam aturan Allah Ta'ala. Jadi apa salah kiranya kalau berpagi hari kita dengan mengingati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan menyebut-nyebut asma-Nya, dengan menyebut namanya. Itu dia, Masya Allah. Kalau kita lihat di sini, yang ketiga apa kata dia? La ilaha illallahul wahidul qahhar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang wahidun, al-wahidun, yang tunggal, al-qahhar, lagi gagah, Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Dialah Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini. Semuanya hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pinjam belaka je daripada Allah Taala. Itu sebab orang kalau duduk di atas bumi ni tak nak taat pada Allah, tak nak berbakti pada Allah, tak nak berikan kesungguhan dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Apa kata Nabi SAW? Siapa dia orang yang berakal, orang yang melaksanakan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, tusamma aqilun, namanya orang berakal. Kalau orang tu dia hidup atas dunia, tak ada bakti pada Allah Ta'ala, buat maksiat, langgar perintah Allah, apa kata Nabi? Manusia yang orang-orang yang melakukan maksiat itu tusamma jahilun, itu namanya orang jahil. Jahil sungguhlah kita kalau begitu. Masya Allah. Allah bagi kita nikmat, daripada beranak kecil tadi sampai besar macam sekarang ni, dan akhirnya kita akan mati, yang merupakan juga kita berharap dapat nikmat lagi lepas mati. Mati dia Allah, bagilah aku masuk surga. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga dengan kebajikan. Al-abrar, insya-Allah. Kebajikan ya Allah, kita harap hidup dengan nikmat Allah. Nanti nak mati pun masih lagi mengharap nikmat Allah. Tetapi kita meninggalkan Allah Ta'ala kerana nikmat yang kecil. Pergi minta kerja di supermarket, kebetulan cuti, insya-Allah tabarakallah ta'ala, nak buat apa, pergi supermarket. Lu orang boleh kerja sini, saya boleh gaji, saya bagi gaji 1,500, tapi Jumaat tak boleh pergi, sembahyang tak boleh, sini kerja jangan sembahyang. Boleh bos, insya-Allah. Nikmat 1,500, tinggalkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Nabi SAW, fa huwa jahilun, orang jahil ni. Bukan saya sebut, hadis sebut. Dan hadis ni saya dengar dan berbahasanya oleh siapa? Dibahas oleh Sahibus Samaha Matan Mufti
kerajaan negeri Kedah. Insya-Allah barakallahu taala anu. Ya masya-Allah. Itu sebab perbahasan tusamma jahilun, orang ni dah dapat nikmat Allah, berpagi-pagi hendaklah diingat Allah dengan wirid-wirid ni tadi. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini 4 wirid yang disebutkan. Minta maaf, 5. 4 wirid yang titip, 1 tambahan perlengkap. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam satu periwayatan, zikir ni Nabi SAW dengar diucapkan oleh para malaikat ketika Isra' Mi'raj. Nabi naik langit pertama, mereka dah subhanallah, subhanallah. Langit kedua, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu akhirnya Nabi kata wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan satu riwayat sebut macam tu dalam cerita dia. Jadi ini baginda Nabi SAW amalkan. Artinya apa? Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah, dan Allah maha besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam satu hadis yang lain, dalam kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'an, kata guru mulia kita Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin bin Abdullah Marbu Al-Banjari Al-Maqi hafizahullah ta'ala, ada satu hadis dia bunyi begini, bermaksud hadisnya mafhum, bermaksud begini: sesungguhnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu mengubati 99 penyakit. Siapa ada penyakit, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan penyakit yang paling kronik daripada 99 penyakit itu, apa nama penyakit itu? Nama penyakit itu ialah kedukecitaan. Orang bersedih hati. Tu penyakit tu yang kuat-kuat bersedih, kuat-kuat menangis, ni penyakit. Tu sebab Nabi SAW berpagi-pagi dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Apa kata dia? Allahumma inni, wahai Allah, sesungguhnya aku ini hamni wal hadan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada apa? Hamni, al-hamni wal hadan. Hamni ni mana? Putus asa, patah hati, wal hadan, dan kedukecitaan. Ini penyakit pertama yang Nabi sebut, apa? Patah hati, duka cita. InsyaAllah. Itu sebab jaranglah kalau kita dengar orang nyanyi lagu patah hati rancak. InsyaAllah nyanyi lagu patah hati rancak, tak. Sudirman, patahlah hatiku, lembut, menangis, sedih, duka cita. Ini awal-awal penyakit yang membawa kronik kepadanya. Bila dia putus asa, dia kecewa, jadi hilang pengharapan dia kepada Allah Ta'ala. Hilang. Dia ada anak seorang, kemudian mati lemah. Buka kunci air masuk, dia pergi mandi, mati lemas. Lalu dia pun mengeluh pada Allah, ya Allah, kenapalah kau ambil anak aku, tak ambil anak jiran? Anak jiran tu 7 orang, ya Allah, anak aku seorang kau ambil. Mula kerana patah hati, kemudian sedih, kemudian dia mengeluh pada Allah, hilang kepercayaan pada Allah Ta'ala. Ini penyakit paling besar, hamni wal hadan. Yang kedua apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hadan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajzi wal kasal. Al-kasal ni mana? Malas. InsyaAllah. Ajzi maknanya, al-ajzi ni makna, Allahumma shalli alaihi wasallam, mana ajzi? Lemah ataupun al-ajz. Ajuz, dia berkata ajuz, lemah, tak kuat, lembek saja, terduduk. Wal kasal, dan juga kemalasan. Mula-mula dia suka bertangguh. Al-ajzi ni suka tangguh. Kejap lagi. Kejap lagi. Kejap lagi. Lama-lama tak buat langsung. Dia tak buat langsung. Al-kasal. Pertama duka cita. Bila orang sedih, kita suruh, ada ke dia terus bangun? Nantilah dulu, kata dia, insyaAllah, aku sedih sangat ni, kata. Al-ajzi wal kasal,
Ajzi wal kasal wa na'udzu Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hadzan, ajzi wal kasal, jubni wal bukhl. Al-jubni ni rasa tamak. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku minta lindung daripada al-jubni, rasa tamak, wal bukhl, kedekut. Tamak nak dapat banyak, lepas tu kedekut nak bagi. Nak bagi tak mau. Kumpul. Ya Allah, lindung aku daripada jadi orang yang mengumpul harta. Allah Ta'ala kata, wailul likulli humazatil lumaza. Itu ayat celakalah bagi orang yang mengumpat mengejing. Allah kata, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini cerita tentang orang yang gemar ngumpul-ngumpulkan harta, bermegah-megah dengan hartanya, hatta zurtumul maqabir, sampai dia dimasuk ke dalam lubang kubur dia. Masuk lubang kubur pun nak belagak lagi dengan kata kekayaan. Yuk, bapak tak panjang umur dah nak, oi, kata Masya Allah, tak panjang umur dah. Nanti kalau bapak mati, bapak harap engkau bawalah bapak tanam ke tanah kubur pakai Alphard ya. Masya Allah Ta'ala. Jangan pakai van masjid, bateri kong, nak kena tolak dulu baru boleh hidup. Masya Allah. Malu bapak. Masya Allah. Mana dah nak mati pun dia bukan ingat urusan nak masuk kubur, tapi dia duk sibuk memikirkan maruahnya, naik van buruk. Masya Allah. Kalau boleh, kalau tak ada Alphard, pakai helikopter je lah. Angkat helikopter, masuk. Nak sampai macam tu sekali. Tak ada apa benda pun yang kita boleh bawa masuk dalam kubur. Ini diceritakan kisah. Dulu 2 tahun ke 3 tahun lepas ada juga saya cerita kisah ni. Kita ulang ingatan. Cerita tentang satu orang laki-laki kaya. Laki ni kaya dan dia memiliki anak. Dan anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Suatu hari bapak ni panggil anak-anak, "Wahai anakku, mari kumpul. Yop, nyah, coh, mari kemari," kata dia. Masya Allah. Datang 3 anak. "Ya bah, ada apa bah?" kata Masya Allah. "Yop, kamu pergi ke almari tu, yop, tolong ambil ada satu kotak dalam tu, yop." Dia ambilnya kotak tadi, dibawa kepada bapaknya. "Ya, ni kotaknya, ya. Abah, ni kotaknya bah." "Apa benda tu?" Dibukakan kotaknya. Dalam tu ada barang kesayangan bapak dia. Apa dia? Stokin buruk. Stokin buruk. Kata anak, "Apa simpan stokin buruk, Pak? Kita orang kaya, Pak. Oi, kita ni orang kaya, takkan simpan stokin buruk." Kata bapak, "Wahai anakku, sebelum kamu dapat kemewahan ni, ayah dulu orang miskin. Inilah stokin pertama ayah pakai pergi kerja. Masa ayah mula cari kerja, inilah stokin yang ayah pakai buat cari kerja nak." Oi, Masya Allah. Jadi stokin ni sangat bernilai di atas kekayaan kita hari ini, kata Masya Allah. Oh, anak pun faham kita. Ayah nak wasiatkan kepada kamu, kalaulah ayah mati nanti, pastikan masa kapan ayah pakaikan stokin ni. Pakaikan stokin. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Ketika itu anak tadi dengar dan taat sampai takdir bapaknya mati. Bila bapak tu mati, maka dimandikanlah jenazah bapak tadi. Ini anak baik, Masya Allah ta'ala. Baik anak ni, uruskan bapak. Jangan jadi anak yang tak baik. Anak tak baik minta maaf lah. Bukan saya cakap ni, guru kan berkata, ketika bapanya mati tak dipeduli, duduk di luar berborak mengisap rokok. Siap dapat imam kita urus bapak tu belum? Masya Allah ta'ala. Udah siap belum? Masya Allah. Dia duduk sibuk hal dia. Dia tak ada kesempatan bersama dengan apa nama waris ataupun bapaknya tadi. Tapi ini anak baik. Diuruskan bapak dia dan sebagai saat nak kafan tu, anak dengan duka cita pergi ambil lah kotak tu, letak tepi. Dikeluarkannya stokin, disarung kepada kaki bapak ni. Pak Imam datang, benda bid'ah apa awak buat ni? Apa benda awak buat ni? Dia jangan pakai benda. Tapi ni wasiat bapak saya suruh pakai stokin. Tak benar. Aku tak pernah lagi ngapan mayat pakai stokin. Buka, tak boleh pakai stokin. Dia boleh bawa kain kapan je. Tapi bapak saya punya wasiat nak pakai stokin. Cerita nak pakai stokin. Bergaduh Pak Imam dengan anak. Anak nakkan pakai stokin. Tok Imam kata tak boleh. Mana ada dalam hukum pakai stokin? Bapak awak tak boleh bawa benda berjahit masuk kubur, kata dia. Padahal tak boleh berjahit ni pergi ihram je. Masya-Allah ta'ala anu. Tapi dia pergi pun pakai. Dia kata tak, aku nak pakai stokin juga. Bila udah bergaduh, panggillah peguam bapaknya. Panggil peguam bapak. Peguam bapak pun datang. Cik dah jangan bergaduh. Saya ni ada surat wasiat daripada si mati. Maka bapak tadi pun bacalah, tuliskanlah wasiat tadi, dibacakan oleh peguam. Bila baca sampai satu part, "Wahai anakku,
bila engkau dengar akan wasiat pembacaanku ini, wasiat ini, nescaya pada hari ini engkau telah dapati aku telah tiada, aku dah mati. Dan pada saat ketika ini pastinya kamu sedang bergaduh dengan Pak Imam, insya-Allah. Kata bapak tadi, mesti kamu tengah bergaduh dengan Pak Imam sebab nak pakaikan stokin. Ayah tahu sebenarnya engkau tengah bergaduh dengan Pak Imam kerana nak pakaikan stokin. Anakku, ayah bukan nak sangat pakai stokin tu, tapi ayah nak bagi tahu, sekaya mana kita sekalipun, stokin buruk pun tak boleh bawa masuk kubur. Stokin buruk pun tak boleh masuk kubur. Macam mana reta yang banyak ni kita nak bawa masuk dalam kubur? Jadi apa yang kita nak bawa masuk dalam kubur? Idza mata ibnu Adam inqata ila thalas. Apabila matinya anak Adam tadi, terputus segala benda daripadanya illa thalas, kecuali 3 benda. Apa dia 3 benda? Yang pertama, sadaqatul jariyah, sedekah jariahnya tadi. Yang kedua, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dia pernah mengajar orang benda yang baik-baik, dapat juga dia dalam kubur. Yang ketiga apa dia? Waladun salih, anak yang saleh. Cukup? Tak cukup. Yad'u lahu, yang mendoakan dia. Anak saleh je tak cukup, tapi kita kena jaga dan ajar anak kita yang saleh-saleh ni supaya sentiasa menitipkan doa untuk kita. Bukan hanya dia buat amal ibadah untuk diri dia saja. Kalau buat amal ibadah untuk dirinya sahaja, ini serupa macam malaikat kan? Malaikat dia duduk dalam syurga. Berapa lama malaikat duduk dalam syurga? Duduk lama dalam syurga hanya nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami memuji dan kami memuja engkau sahaja ya Allah. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi ketika mana Adam dijadikan oleh Allah Ta'ala, jadi satu hari je Adam ni, satu hari syurga, jadi Nabi Adam, hidup Nabi Adam. Apa kata Allah Ta'ala? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Sungguhnya aku ajarkan kepada Adam. Wa'allama, Allah sendiri ajar. Wa'allama Adam, aku ajar kepada Adam nama-nama benda, kullaha, sekalian daripadanya. Allah ajar nama tu. Maka ketika itu malaikat-malaikat yang protes mengatakan manusia tak layak duduk di bumi dan sebagainya, maka Allah panggil para malaikat tadi. Dan Allah Ta'ala kata kepada Adam, apa? Faqala Adam ambihum bi asma'ihim. Ambihum nabaun, khabarkan pada mereka, bagi tahu dia orang apa nama benda ni. Ini apa benda ni Adam? Allah tanya Adam, ni apa ni? Hazal kub, kata dia. Ini kub ya Allah, abdu kub. Kub ni cawan. Satu biji cawan dalam bahasa Arab dipanggil kub, insyaallah. Kalau 2 cawan, kubani atau kubbaini. Kalau banyak cawan, akwab. Itu sebab Allah, wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa dharabiyu mabsusah. Kerana dalam syurga, gelas-gelas yang ada dalam syurga, wa akwabum mawdu'ah, tergantung semua. Gelas ni macam cerita Harry Potter. Kalau pernah tengok cerita Harry Potter, kan cawannya tergantung gitu. Nak makan you baru turun pergi ke mulut. Masyaallah, baru dia ke mulut. Ini kata guru kami Syekh Ahmad An-Nariti Al-Hisafi, antara nikmat orang yang berada dalam syurga yang paling rendah. Syurga yang paling rendah, dia masuk syurga, cawan tu tergantung. Nak fresh, cawan tu terus datang ke mulut dia tuang. Wa aqwabum mawdu'ah. Adapun orang yang duduk dalam syurga tinggi, kata dia antara kita tak dapat bayang macam mana, cuma dapat cerita aja. Apa dia? Apabila seorang terasa nak rasa minum fresh oat baru red, benda tu dah lalu kat tekak, air tu lalu kat tekak. Ini kata guru kami, masya-Allah. Tapi tak dapatlah bayang macam mana dak, masya-Allah. Terasa nak minum, tak jadilah, benda dah masuk, masya-Allah, tabarakallah taala. Apa yang hebat lagi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, tidak ada orang yang akan buang hadas kecil dan hadas besar. Tak ada. Makan, lalu macam mana mereka mencerna makanan? Dengan berpeluh. Orang dalam syurga dia berpeluh. Dan peluh yang dikeluarkan oleh ahli syurga itu ialah atar wal misk, iaitu minyak wangi. Yang keluar tu minyak wangi belaka, bukan bau peluh keringat hangat, bau tanah lumpur, tak. Ini dia bau minyak wangi. Subhanallah Ta'ala. Kalau dia tak ada berak, tak ada kencing, tak mana bahasa, kentut pun tak ada dalam tu. Kentut pun tak ada. Macam tu sekali. Peluhnya minyak wangi. Antara satu manusia yang Allah Ta'ala bagi turun di atas muka bumi ini, peluhnya minyak wangi siapa? Rasulullah. Nabi peluh dia minyak wangi. Hidup atas dunia ni minyak wangi. Hingga pernah Ummu Salamah disebutkan dari riwayat, ketika Nabi tidur di dalam musim panas, Nabi buka baju.
Nabi buka baju, tidur panas dan cahaya matahari terbit pada badan Nabi SAW. Ketika itu keluar keringat, biji air keluar daripada badan kulit Nabi SAW. Ummu Salamah ni datang bawa botol ataupun bawa bekas zugaga. Zugaga ni botol kaca ataupun boleh jadi tempayan tanah begitu. Dia ambilnya kayu, dikaisnya peluh Nabi SAW masuk botol. Masuk dalam bekas. Nabi tersedar. Nabi kata, "Madza taf'alan? Apa yang awak sedang buat ni?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ada seorang teman yang nak mengahwinkan anaknya, dia tak ada mahar kahwin. Jadi nak ambillah peluh tuan ni jadi mahar kahwinnya." So, nak kahwin tak ada mas kahwin, pakai peluh Nabi SAW. Kerana peluhnya Nabi tu minyak wangi. So, tu sebab dalam riwayat kata Nabi ni walaupun badan dia dah wangi, dia tetap pakai minyak wangi. Hak kita ni bau tanah, kalau kata orang kata bau ular tanah, kata orang, masya-Allah, pun malas lagi nak pakai minyak wangi. Masya-Allah, pakai minyak wangi. Kenapa? Dalam kitab Tibb Nabawi, orang yang memakai wangi-wangian insya-Allah terjaga akalnya daripada nyanyuk. Jaga daripada nyanyuk. Mana sihat akalnya, baik, pemikiran dia elok. Ni masya-Allah tabarakallahu taala anhu. Taib. Jadi seterusnya yang kelima tadi dah. Ya, kemudian yang keempat, yang kelima, Subbuhun Quddus Rabbul Malaikatu Warruh. Ini yang selalu kita baca di sembahyang tarawih. Masyaallah taala anhu. Subbuhun Quddus Rabbul Malaikatu Warruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hak kita baca tu Imam Ghazali dah kumpul dalam kitab Bidayatul Hidayah dah kumpul. Apa kata Subbuh Quddus Rabbul Malaikati Warruh? Maha suci Allah lagi maha bersih Tuhan kami dan Tuhan malaikat dan Jibril. Ar-Ruh situ makna Jibril, insyaallah. Jibril dipanggil Ar-Ruhul Qudus. Ar-Ruhul Qudus dia ni yang datang kepada Sayyidina Maryam. Sayyidatina Maryam masa nak mengandungkan Isa bin Maryam. Sayyidatina Maryam binti Imran nak mengandungkan Isa bin Maryam. Bagaimana cara dibuat oleh Jibril? Jibril datang kepada Sayyidatina Maryam, tiup di bawah ketiaknya, bawah bajunya Sayyidatina Maryam. Kemudian ketika ditiupkan ruh tadi masuk di bawah baju dan mengandunglah Sayyidatina Maryam ketika itu. Ini antara cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Ruhul Qudus itu tadi supaya berpindah ke dalam rahimnya Maryam, masyaallah tabarakallah taala, akan ruhnya Isa bin Maryam tadi, masyaallah. Tu sebab Subbuh Quddus, Subbuhu maha suci Allah Taala daripada subhana tu satu, kalau Subbuhu banyak, segala puja-puji maha sucinya Allah daripada segala kesuciannya. Subbuh Quddusu, Al-Quddus ni bersih pula lagi. Nak cerita dia punya balarahnya ataupun puitisnya dalam bahasa ni terlalu tinggi. Subbuh Quddusu Rabbul Malaikah, dia ni Tuhan malaikat dan Tuhan kepada dia, Tuhan kami dan dia Tuhan malaikat dan dia Tuhan Jibril alaihi salatu wasalam. Ini Allah Taala sebut di dalam surah An-Naba. Dalam surah An-Naba kan ada Allah Taala sebut yauma yafirrul mar'u min dalam surah An-Naba, minta maaf, Allah Taala kata innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumu, pada hari itu berdiri, yaqumu qama yaqumu, berdiri sekalian malaikat, yauma yaqumur ruh, iaitu Jibril, yaqumur ruh wal malaikah, dan para malaikat saffa, dalam satu saf, semua berdiri tegak depan Allah Taala di padang mahsyar, satu saf je. Himpun malaikat ni sepanjang-panjangnya. Malaikat dengan manusia mana lagi banyak? Banyak lagi malaikat. Malaikat lagi banyak daripada manusia. Kalau kita membahaskan tentang kisah matinya seorang budak, insyaallah, ada seorang budak mati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahlus soleh. Ketika Nabi kebumikan budak tadi, Nabi jalan berjengkit begitu. Mana Nabi mencelah-celah. Ketika itu sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang tak nampak malaikat ni berkata, "Ya Rasulullah, apakah tak cukup luas lagi jalan yang kami berikan kepada engkau hingga terpaksa engkau berjengkit-jengkit?" Apa kata Rasulullah?
andai kata kamu melihat apa yang aku lihat, nescaya kamu juga akan berjalan macam mana aku berjalan. Iaitu banyaknya malaikat turun ke bumi sampai Nabi tu tak punya ruang nak berjalan. Itu sebab malaikat ni banyak. Lepas tu Allah sebut dalam surah An-Naba, apa kata Allah? Yauma yaqumur ruh. Berdirilah Jibril ketika itu, beri koman. Baris dia, yaqumur ruh wal malaikah, dalam para malaikat, saffan, dalam satu saf. Mereka berbaris dalam saf mereka. La yatakallamun, tak ada siapa berani bercakap. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tak ada siapa berani cakap, tak ada siapa berani menyebut satu bunyi sekalipun melainkan dengan azina lahur rahman, melainkan izin daripada Allah Ta'ala. Maknanya tak ada siapa boleh bagi syafaat kepada kita pada hari itu. Hatta Jibril tak boleh bagi, hatta malaikat-malaikat pun tak boleh bagi. Betapa cintanya malaikat maut kepada Idris pun dia tak boleh bagi syafaat pada Nabi Idris pada hari itu. Betapa satu manusia itu dirindui oleh para malaikat, malaikat tak boleh bagi syafaat pada mereka hari itu. Kenapa? Ketika itu Allah Ta'ala kata yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Maka dengan sebab zikir ni tadi yang kita nak lepas ni, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dengan kesucianmu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan malaikat dan Tuhan kepada Ar-Ruh, iaitu Jibril alaihi wassalatu wassalam. Yang keenam, Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalau boleh setiap pagi jangan tinggal, walaupun baca sekali. Kata Nabi SAW, kalimataini khafifatain fil lisan. Dua kalimat yang kalimataini dua kalimat yang ringan di bibir. Habibatur Rahman, disukai oleh Allah Rahman. Saqilatul mizan, yang berat di timbangan. Dua perkataan ringan di bibir, disukai oleh Allah, berat di timbangan mizan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni dua perkataan. Jadi kalau kita ungkap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, saya sendiri malam ni 4 kali dah sebut. Subhanallah ta'ala anu ya Rahman. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita, keringanan. Kita ni tak ada upaya nak nyebut benda macam tu pun kadang-kadang tak upaya. Tu sebab kita kena pakai la haula wala quwata illa billah. Tadi apa maksudnya la haula wala quwata illa billah tu? Maksud lengkap kata Imam Ghazali rahimahullah taala, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya aku melakukan ketaatan dan tidak ada daya upaya aku meninggalkan maksiat. Nak buat taat pun kita tak mampu. Nak tinggalkan maksiat apatah lagi kita tak mampu. Illa billah, melainkan Allah bantu kita. Nak buat baik ni kita kena minta pada Allah Ta'ala. Bukan hari ni baik, okey dah Allah jadikan aku baik, tak payah dah minta baik. Tu kita doa dalam surah Al-Imran ayat 7. Apa kata Allah Ta'ala? Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan tinggal doa ni. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzi' qulubana, jangan campakkan dalam hati kami. La tuzi' qulubana, jangan campakkan dalam hati kami apa? Kemalasan, kelemahan, ketangguh-tangguhan. La tuzi' qulubana ba'da iz, setelah mana hadaitana, engkau bagi hidayah pada kami. Kami rasa kami dah cukup bagus dalam ibadat. Tapi ya Allah, janganlah engkau campakkan dalam hati kami ni perasaan, oh aku dah bagus dah, kalau aku tak semayang pun amal semalam ada lagi, insyaAllah. Kalau aku tak buat ibadah pun yang lepas pun ada lagi. La tudhi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana, dan kau kurniakanlah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, daripada segala rahmatmu kepada kami ya Allah. Kita minta pada Allah Ta'ala. Baik macam mana pun kita minta pada Allah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal. Dan tu sebab Nabi SAW bila akhir daripada hayat Nabi SAW, dekat-dekat waktu kematian Nabi SAW, banyak Nabi nastaghfir, minta ampun pada Allah. Dalam rukuknya dia dah tak baca dah subhana rabbiyal, bukan tak baca, maknanya tambahan jadi panjang. Kalau kita rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Tapi Nabi baca lebih lagi dengan memuji Allah, minta ampun pada Allah, kerana bertepatan dengan dalil mengatakan iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, kamu puji Tuhanmu. Fasabbih bihamdika, kamu bertasbih, membersihkan Tuhanmu, membesarkan Tuhanmu. Fasabbih bihamdika, dan kamu puji dia, yakni Allah Ta'ala tadi. Wa nastaghfir, dan kamu minta ampun pada Allah Ta'ala. Fasabbih bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Maha menerima taubat. Hak ni tu sebab kita minta pagi-pagi hari ambil satu ruangan daripada potongan 20 jam, 24 jam masa yang Allah Ta'ala bagi. Kita berada di dalam situasi yang begitu selamat, situasi yang baik. Kalau kita nak bandingkan dengan orang yang berada di kutub utara dan kutub selatan. Di kutub utara 6 bulan malam, 6 bulan siang. 6 bulan tengok gelap je, 6 bulan siang aja, insyaAllah. Pukul 2 pagi pun matahari atas kepala, pukul 8 pagi pun matahari atas kepala, 8 malam nak tidur matahari pun atas kepala lagi. Tapi yang kita ni Allah Ta'ala beri aturan yang baik. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha, tidaklah matahari itu kejar bulan, bulan kejar matahari. Seimbang Allah Ta'ala bagi pada kita. Maka pagi hari kita membesarkan Allah dengan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atas nikmat Allah bagi. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa as'aluhu taubatan wa maghfirata. Itu tengok, kalau tengok baris dia, astaghfirullah al-azima alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa as'aluhu taubatan wa maghfiratan. Jadi ini lafaz yang terbaik dari segi nahwu. Macam mana dari segi nahwu? Astaghfirullah, kita kan biasa istighfar tak? Astaghfirullahal azim, kita biasa astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz yang paling baik macam mana? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak kita baca tu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang terbaiknya hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Karena ni dalam kaedah nahwu dipanggil na'at wal man'ut. Na'at wal man'ut, ikut mengikuti. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana Allah berbaris atas. Astaghfirullah, kan? Ha tu astaghfirullah. Jadi maknanya Allah tu diikuti. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim ma alladzi la ilaha illa huwal hayya, kan Allah bari fathah tadi. Yang kita astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni yang mana? Kerana orang Melayu biasa ambil ayat kursi. Tak, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kita perhati ayat kursi tadi bunyi Allah ilah ke Allahu ilah? Allahu la ilah. Kan Allahu ni kan? Allahu la ilaha illa. Tu sebab semua baris depan, kerana Allah berbaris depan. Tapi dalam istighfar, Allah, kalimat Allah tu berbaris fathah, baris atas. Jadi yang belakang semua ikut baris atas. Ustaz, lalu yang kami selalu baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tu ustaz macam mana? Tak betul ke? Betul juga. Jangan kata amalan orang tak betul. Nanya kita tuan-tuan, masya-Allah. Betul juga. Saya sebut dari segi lurah, cara bahasa Arab. Cara bahasa Arab yang terbaiknya tu Al-Hayyal Qayyum wa atubu ilaih. Adapun dia dah beramal 40 tahun, ustaz, saya istighfar macam tu, ustaz, masya-Allah. Takkan tak betul? Saya tak kata tak betul. Boleh juga. Yang beramal teruskan beramal. Yang tak betul mana? Orang yang tak nak istighfar. Subhanallah. Yang tak nak istighfar ni yang tak betul, masya-Allah taala anhu. Jangan kacau orang yang dah beristighfar. Cuma kita beri choice, kata orang, pilihan. Yang lebih baik mana?
Yang lebih baik mana? Boleh dipilih insya-Allah tabarakallahu taala anhu. Taib. 3 lagi. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Ini kalau orang biasa baca wirid atau lepas sembahyang cara Hadrami, cara di Yaman. Mereka habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wala yanfa'u zal jad minkal jad. Di Hadral Maut ni, dia sebelum dari sembahyang ataupun waktu menunggu, mereka tak ada sunyikan masjid. Masjid tak sunyi di sana. Bila lepas la ilaha illallah, habis azan tadi tu, mereka duduk ramai-ramai, subhanallah, 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 mentara nak nunggu qamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub. Dia punya cara dia. Yang ke-9, ini yang paling agung, ini yang paling mustajab dalam sekalian wirid kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ataupun wasallim pun boleh juga. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, cucurilah rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Yang tadi tu Allahumma la mani'a atau apa? Ya Allah, tidak ada yang menghilang bagi apa yang engkau berikan kurnia, dan tidak ada yang memberi kurnia bagi apa yang engkau hilangkan, dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa sahaja yang engkau putuskan, dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Orang kaya pun tak boleh bagi manfaat, orang miskin pun tak boleh bagi mudarat, melainkan Allah tetapkan kebaikan atas mereka berdua. Hak tu je cerita dia. Yang ke-10, ini kalau boleh amalkan pagi 3 kali, petang 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kata Nabi, siapa baca 3 kali ni doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim ni pagi hari 3 kali, la daruran, tidak datang mudarat pada dia sampai waktu petang. Allah tak akan timpukan mudarat besar atas dia sampai waktu petang. Allah jaga keselamatan dia. Dan kalau dia baca waktu petang, Allah jaga dia sampai waktu pagi. Ini je saya punya amalan, saya bagi terus terang insya-Allah. Kita ni sentiasa dalam perhatian orang, insya-Allah taala. Kita tak tahu tiap-tiap orang niatnya mungkin baik, ada mungkin tak baik, masya-Allah. Ada yang embuh-embuh ke tok guru ni, masya-Allah taala. Masya-Allah. Tu sebab doa makan ni masukkan ni, kena masuk ni kata tok guru kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa yazidkum quwwata illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrim innallaha qawiyul aziz. Amin. Ubat 3 serangkai. Kencing manis, darah tinggi, jantung habis. Kalau orang nak santau, ini guru almarhum guru kita. Ustaz apa nama? Allahumma salli tuan guru Haji Ghazali Hasbullah Rawang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim wa yazidkum quwwata illa quwwatikum wa la tatawallaw innallaha qawiyul aziz. Waktu nak pegang air meletup cawan tu. Pum, rupanya santau. Santau orang bubuh dalam air. Masyaallah taala. Tok guru ni tak lari. Saya pun baru dihubungi semalam, ada satu bagi tahu, ustaz, saya dah kena santau ustaz oi. Masyaallah. Bagi tahu kena santau. Ni penyakit banyak. Ini apa nama, kuncu-kuncu apa nama, orang yang sakit hati atau orang yang ada hasad, tak mana. Kalau nak cerita alim, mak kata guru kita, alim lagi iblis. Nak cerita alim ni, alim lagi iblis.
Mana bumi ni tunjukkan pada kita yang bumi ni ada bekas tertinggal, lupa iblis sujud padanya. Dulu iblis sebelum naik jadi malaikat, bumi ni tiap jengkal daripada bumi ni tadi semua bekas tapak dahinya iblis. Masya-Allah. Dia sujud atas muka bumi, naik ke langit, sujud langit, lu naik kedua, sujud, habis. Ribu tahun menghabiskan masa hanya sujud pada Allah Taala. Kita nak sujud, berapa ukur lilik bumi ni Ustaz? Ukur lilik bumi ni baru 40,265 km je. 40,000 je. Ukur lilit, bukan keseluruhan bumi. Ukur lilit, masya-Allah. Seluruh ni double kalah lagi. Iblis sujud semua, sujud sampai atas. Tapi akhirnya masuk neraka sebab apa? Meninggalkan satu sujud je. Sekali sujud je dia tinggal, masuk neraka. Hak kita ni, Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan kami dalam syurga. Duk minta syurga tapi puluh kali tinggal sujud. Gelak iblis kata, masya-Allah. Aku banyak kali sujud sebab sekali je aku kecundang terkeluar daripada syurga Allah Taala. Hampa semua senang-senang je dengan tidak banyak sujud tanpa rasa kesal. Tak kesal. Tak sembahyang zuhur, tak apa nanti lah boleh lah. Tak maghrib, tak apa lah nanti lah. Iblis tu sampai hari ni merasa kesal kerana meninggalkan satu sujud tadi. Jumpa Nabi Musa minta ampun pada Allah. Allah kata aku ampunkan, tapi suruh dia sujud di kubur Adam. Tak mau lagi sujud, menong lagi kawan. Macam mana nak ngelakkan supaya jangan sujud pada Adam? Ini tafsirnya dalam suratul Baqarah. Boleh tengok dalam tafsir Nurul Ihsan, sebut cerita tu. Tafsir Baydawi cerita itu juga. Masya-Allah barakallahu ta'ala. Kan kesalnya meninggalkan satu sujud. Ini 10 wirid pagi hari jangan kita tinggalkan. Tak dapat buat 10, buat satu cukup. Jangan sampai tak buat langsung. Jangan sampai tak buat. Bagi 10 dah. Kata orang ini saudagar buluh kasap. Masuk satu hilang lesap. Masya-Allah ta'ala. Masya-Allah. Bagi 10 tahan satu. Dapat yang mana? Saya dapat satu je Ustaz. Subuhu kudus rabbul malaikatu warruh. Jadi jangan sampai tak ambil langsung untuk beramal. Jadi insya-Allah tabarakallah taala qadar tu saja pagi ni. Pagi malam ni. Sikit lagi dan habis dah. Baik, sebentar lalulah. Maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali. Banyak Ustaz, 100 kali Ustaz. Oi, macam nak baca 100 kali. Tak apa, kata Imam Ghazali aku bagi diskaun. Baca 70 kali. Tak dapat 100 baca 70 kali. Tak ada oi banyak juga Ustaz. Oi saya nak pergi kerja masuk 7 suku. Tak apa, diskaun lagi. Baca 10 kali. Tak boleh 100 70, tak boleh 70 10. Dan kalau 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit, supaya semua berjumlah tidak kurang daripada 100. Kalau pertama 100, 2, 100, 3, 100 10 zikir ni jadi 100. Tu je. Ini kata jangan kurang daripada 100 lah. Kerana nikmat Allah nak bagi banyak, kita pun nak minta banyak lagi nikmat Allah Ta'ala, tapi minta tolong baca je pun malahnya kita, ya Allah. Allahu Akbar. Apa kata dia lagi? Dan supaya berjumlah tidak kurang daripada 100, dan hendaklah engkau lazimkan akan zikir ini, dan jangan engkau bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Kerana disebutkan jangan bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Ustaz, saya ni sembahyang subuh matahari dah terbit Ustaz. Macam mana ya? Matahari dah terbit baru nak sembahyang subuh. Insya-Allah taala. Jangan bercakap. Insya-Allah taala. Terus je buat kerja ni, insya-Allah. Sebelum terbit matahari, kerana disebutkan di dalam sebuah hadis bahawa amalan seperti ini, iaitu berzikir selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelahi oleh sebarang percakapan, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Hairan hadis Nabi ni. Keturunan Nabi Ismail mana ada jadi hamba? Keturunan Nabi Ismail itu siapa? Nabi Muhammad. Jadi orang yang baca zikir ni pagi hari sebelum terbit matahari, pahalanya seperti membebaskan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Maknanya benda yang paling payah lah nak jadi hamba keturunan Nabi Ismail. Semua penjaga Kaabah. Kalaulah tertangkap mereka tadi dan kita bebaskan, besar pahalanya. Kata guru kami, membebaskan satu orang daripada Bani Ismail. Siapa yang bebaskan satu orang laki-laki daripada Bani Ismail, seperti dia membebaskan 1000 orang hamba biasa.
Jadi kalau 8 orang hamba, 8,000 orang dia bebaskan dalam cerita ni. Masya-Allah. Ini dia punya, jangan kira lah, hari ni 8,000, esok 8,000. Tak payah kira. Maksudnya apa? Allah nak bagi limpahan nikmat yang banyak. Insya-Allah kita akan sambung yang ke-8, adab-adab selepas terbit matahari. Dah terbit matahari, apa kita nak buat? Sampai ke waktu gelincir matahari. Waktu gelincir matahari kita panggil waktu zawal. Tengah dia waktu zawal, kemudian waktu zuhur. Mana gelincir matahari. Wallahu ta'ala alam. Tak maaf panjang kita hari ni. Mungkin sebab excited kursi baru dengan meja baru ni, masya-Allah ta'ala tak ingat dah pula tak pakai cermin mata. Jadi sekadar itu saja yang dibunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah silap tutur bicara saya, apalah saya sampai kalau tak bertepatan dengan murad kitab. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun pada barisan ayahanda, ibunda, adinda, kekanda sekaliannya. Saya susun 10 jari mohon maaf atas ketelanjuran kata-kata saya apa disampaikan tak bertepatan murad kita. Pada Allah jualah saya minta ampun. Kepada hadirin ayahanda, para a'immah, tuan-tuan guru, para haji, tuan lebay sekaliannya, saya memohon maaf. Maka mohon tegur diri ini dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat mu'minal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع القدر أنثى والذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على خير النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita doakan mudah-mudahan negara kita selamat daripada sebarang ancaman wabak COVID-19. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika.